Raya pertama, raya kedua dan hari ini raya ketiga. Semalam adalah video menunjukkan kekecewaan rakyat Malaysia kerana pada raya ramai pula yang pergi membeli barangan-barangan dengan syarikat yang telah kita senaraikan sebagai pro-Israel. Raya, lepas tu kerana banyak tawaran istimewa raya yang dikeluarkan oleh produk ni. Maka tiba-tiba je, orang kita kembali membeli barangan-barangan yang disenaraikan oleh BDS yang kita dah kempen sejak 6 bulan. Jangan beli selagi Gaza dibom. Ataupun jangan beli selamanya selagi mereka tidak memerdekakan Palestin. Jadi semalam orang share balik. Kerana mereka kata banyak restoran tutup, banyak kedai-kedai bukan Israel tutup. Maka membeli semula barangan produk jenama Israel. Jadi saya rasa kecewa, terutama video yang dirakamkan. Satu adalah berbaris apabila sebuah jenama mempromosikan produk raya. Orang berbaris dekat emporium panjang dan 90% daripada mereka. Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, McDonald Israel 250 cawangan McDonald di Israel daripada 25,000 cawangan McDonald yang ada di seluruh dunia dibeli oleh syarikat Indo. McDonald Israel ni dibeli oleh syarikat Indo. Walaupun syarikat induk ni cuba mengaitkan bahawa pembelian ni sebagai tanda mereka tak terlibat dengan kempen awal apabila bekalan makanan yang apabila burger dibekalkan oleh McDonald kepada tentera Israel. Pembelian pula daripada syarikat induk. Dan masyarakat dunia menganggap pembelian ini menambahkan lagi kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tuan-tuan kena lihat BDS yang paling berjaya di mana. BDS yang paling berjaya adalah Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Anda kena lihat senarai itu. BDS, kempen anti produk Israel yang paling berjaya di dunia. Mereka hanya boleh menyenaraikan negara 3. Malaysia, Indonesia yang paling besar, Malaysia dan Pakistan. Kemudian di kawasan Asia Barat, mereka senaraikan impak yang keempat terbesar adalah di Asia Barat. Kemungkinan adalah kerana di Asia Barat pun tak banyak cawangan dia seperti mana yang ada di Malaysia, Indonesia dan juga di Pakistan. Jadi teruskan kempen ni. Raya ni tuan-tuan, makanlah rendang. Makanlah apa yang ada. Janganlah kerana raya kita ada alasan pergi beli pula produk-produk yang kita dah sah. Saya dah tak ada perkataan nak bagi tahu. Saudara lihat mayat, saudara lihat pembunuhan dan saudara lihat kezaliman Israel. Saudara lihat pembunuhan yang dilakukan termasuk 104 orang yang dibunuh pada hari raya pertama. Kiraan untuk semalam ada tapi tak dapat disahkan 74 orang. Tapi hari ini saja tuan-tuan, hari ini saja 26 orang Palestin dibom hingga pukul 3 petang sebelum saya live tadi. Tapi ada pengeboman yang wartawan belum sampai ke lokasi. Al-Nusairat dibom lagi hari ini. Al-Maghazi dibom lagi hari ini. Kem Jabalia masih lagi dibom. Pasar-pasar yang di mana orang Palestin berkumpul mungkin masih dibom. Kerana jumlah wartawan dah kurang. Dan juga jumlah insta-jurnalis juga telah berkurang. Kita tak dapat banyak gambar. Dan kena ingat macam saya kata pada tuan-tuan. Ketika Hospital Al-Shifa ni dibebaskan daripada kongkongan Israel, angka kematian jenazah yang ditemui, yang sebahagiannya telah pun berbau ataupun telah mereput, sama ada dibiarkan mati tanpa dirawat ataupun sebahagiannya telah melepet. Kalau saudara tengok satu video yang saya tak boleh tayang takut FB kata violation. Mayat tu dilepet kerana digilis oleh jentolak. Dengan video tu semua tuan-tuan, takkanlah masih lagi kerana 3 hari raya kita kata banyak restoran bukan Israel tutup. Kita nak beli dengan restoran pro-Israel. Saya adalah pergi komen dekat satu status, Mizi ke yang buat restoran ayam. Jadi adalah orang naik Mizi buat keluar restoran ayam. Jadi saya komen dengan mengatakan Alhamdulillah, sokonglah produk tempatan. Jangan bandingkan mereka dengan produk made in Israel. Kerana produk-produk pro-Israel telah muncul di Malaysia pada tahun 80-an. Itu pun bukanlah dengan sebaik sekarang. Dan produk-produk tu ambil masa untuk maju. Tahu tak apa orang tu dalam kata? They are extreme. Kau kena pandai nak bandingkan antara produk Israel dengan produk Amerika. Punyalah bodoh sampai 6 bulan tuan-tuan kita kempen. Ada lagi orang di Malaysia yang tak faham bahawa memboikot produk yang berpengkalan di Amerika adalah kerana mereka mengumpul dana dan meregisterkan syarikat mereka di Amerika. Dan syarikat-syarikat ni telah memberi dana. Sama ada mereka melabur dalam syarikat persenjataan ataupun mereka memberi dana kepada yayasan yang merampas tanah.
Yang memberi dana kepada syarikat persenjataan, berarti peluru itu telah membunuh orang Islam. Yang mendanai Yayasan Settlers, yang saya dah bentang panjang dan juga view dia agak tinggi di YouTube dan juga di Facebook. Dana yang diberikan inilah yang kemudiannya menjadi penyambung kepada pengambil alihan tanah orang Palestin yang telah dirampas sebanyak 29% daripada baki 44% yang ada. Saya tunjuk balik saya peta hijau empat wilayah tu. Peta hijau. Peta hijau 4 wilayah. Tengok. Ya Allah, ya Tuhanku. Dahlah dalam kempen tu saya kata sokong produk orang Islam. Produk ayam goreng orang Islam. Saya masuk pun komen bukan sebab apa tuan-tuan. Ada satu hamba Allah bagi tahu. Beli ni mahal lah. Produk ni goreng pakai ayam minyak tambahan. Nak menghina-hina produk Islam yang baru nak naik. Kemudian bila saya tengok komen tu, orang like banyak, saya rasa saya kena masuk campur lah buat pembetulan. Dengan mengatakan, waktu saya kecil, ketika produk ayam goreng Israel ni masuk kat Malaysia, dia pun bukan terbaik seperti sekarang. Tapi kerana orang Malaysia sokong, dia berkembang dengan perisa tom yum dan segala perisa. Balik kat ya. Dengan segala perisa. Jadi saya kata, berilah sokongan pada syarikat ayam goreng Bumi Putra yang baru nak mula. Ketika saya masuk tuan-tuan, komen yang telah sinikal dah banyak. Berapa hari boleh tahan lah, nanti tutup lah. Saya dah pergi nanti ke guna minyak ulang lah. Harganya sangat mahal. Jadi saya masuk nak betulkan keadaan. Kerana saya jarang komen dekat page orang. Saya kata, sokong produk, dia baru bermula. Dalam jihad ni tuan-tuan bukan untung dan rugi dan bukan mahal dan murah. Dalam jihad ni satu adalah jihad agama, kita menyokong bangsa kita dan saudara Islam kita yang nak maju dalam tanah air kita. Dan kemudian kita nak membina alternatif. Kalau kita buat kempen jangka panjang, taklah besok semua orang kata tak menterdarah ayam Israel ni, hidup dia jadi meroyan. Tak menterdarah ayam Israel ni, pencapaian pendidikan anak dia jadi rendah. Tak menterdarah ayam Israel ni, otak waras dia akan jadi gila. Kerana dah banyak komen-komen yang sangat toksik. Saya masuk dan buat komen yang panjang. Alhamdulillah lah ramai orang pergi like komen tu. Tapi ada satu hamba Allah jawab. Dia kata, hey Zahir Ekstrim, kau kena pandai bandingkan antara Israel dan Amerika. Saya jawab dengan dia. Panjanglah saya jawab. Dan saya panggil dia datang studio. Terus tak reply. Ada 2-3 orang lagi masuk komen juga. Saya bantai-bantai dia orang minta maaf. Tapi saya delete komen saya sebab saya tak nak panjang dan tak nak malukan pemilik akaun. Tapi sampai tahap tu tuan-tuan. Punyalah bodoh dan punyalah tak pernah ambil berat tentang apa yang dipanggil perjuangan BDS dan perjuangan orang Islam untuk mengekang rantaian kewangan pergi seminimum lah kalau tak boleh semaksimum. Pergi ke tangan syarikat-syarikat Yahudi yang kemudiannya mendanai Yayasan Settlers yang merampas tanah Palestin hingga peta Palestin jadi kecil seperti yang ditunjukkan tadi. Ataupun syarikat-syarikat ini dimiliki oleh 3 syarikat besar. Apa yang dipanggil sebagai Vanguard, apa yang dipanggil sebagai syarikat The BlackRock dan syarikat The Street State. 3 syarikat ni adalah penyumbang 26% kepada dana pelaburan persenjataan Israel yang digunakan untuk membunuh orang Islam. Walaupun tuan-tuan beli barangan dia sampailah ke peringkat tuan-tuan melihat streaming channel. Streaming channel dia tuan-tuan lihat. Syarikat-syarikat ni adalah syarikat-syarikat pendana utama yang mana kalau boleh, yang tak boleh, yang dah tak boleh ni saya kata kad kredit tak boleh. Tak apalah, bagilah dekat Vanguard duit kerana tuan-tuan nak pakai juga kad kredit. Setiap kali tuan-tuan dikenakan interest dalam kad kredit. 18%. 8% ni pergi pada Vanguard.